Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 9 hari bulan 12 2021, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita, iaitu tafsir surah Saba. Tafsir surah Saba, surah yang ke-34, juzuk yang ke-22. Surah 34, juzuk 22, bermula ayat 46. Kita akan pergi 46 sampai 50 insya-Allah. 46 sampai 50, ajakkan seruan supaya berfikir tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nak buat tuduhan ke Nabi, fikirlah dulu. Bercakap ni mudah, kata orang lidah tak bertulang. Nak cakap mudah ya. Yalah, orang panggil lidah tak bertulang. Kamu kata apa, kata yalah. Tapi apa dia maksud dia tu? Apa dia kesan daripada kata-kata kamu? Jadi mudah. Orang panggil bercakap, istilah orang tua-tua bercakap tak tengok kiri kanan. Bercakap mudah je, lepas entah apa. Orang pun tahu juga. Orang nak terima cakapan kita pun tengok logik juga, munasabah ke tidak. Nak buat tuduhan kepada orang, nak tuduh Nabi dengan macam-macam tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh puak-puak Quraisy. Maka ayat ini mengajak mereka supaya berfikir. Fikir seorang dulu, tak cukup seorang, fikir dua orang. Tak cukup seorang, fikir dua orang. Tak cukup dua orang, fikir tiga orang. Biar kita cari kewarasan. Cari kewarasan, jangan cari kepentingan, kata orang. Kemudian Nabi telah memberitahu, aku buat kerja ni bukan kerana nak cari duit. Aku kerja ni bukan nak makan upah. Apa yang aku lakukan ni semata-mata kerana Allah. Jadi bila kita dengar macam tu, kita pun tahulah. Jadi kalau kita ni buat kerja kerana nak ambil upah, nak ambil duit, kita rasa lain macam. Baiklah, mari kita tengok pada ayat kita baca ayat dulu. Ayat yang ke-46 ini di muka surat 936. 936 bagi pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi. 936. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبرئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Tengok pada ayat kita. Qul innama a'idhukum biwahidatin. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu dengan satu perkara sahaja. Apa dia ke satu perkara itu? Satu perkara itu apa? Kita tengok nanti huraian ulama. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Iaitu hendaklah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata. Sama ada dengan cara berdua dengan orang lain atau seorang diri, kemudian hendaklah kamu berfikir semasak-masaknya untuk mengetahui salah betulnya ajaranku. Ma bisahibikum min jinnah. Sebenarnya tidak ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila, sebarang penyakit gila. Tidak ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sahabat kamu itu sahibikum bisahibikum, mana sahabat kamu yang kamu kenal dia dari kecil lagi. Sebarang penyakit gila tak ada. Kamu pun kenal dia, tak ada masalah apa daripada kecil lagi. Sebagaimana yang kamu tuduh, tak ada dia. In huwa illa nazirul lakum baina yaday adabin syadid. Ia hanyalah seorang rasul, pemberi amaran kepada kamu sebelum kamu ditimpa azab yang berat. Baik para pelajar sekalian. Munasabatul ayat dulu. Kita tengok munasabah ayat ni. Allah Subhanahu wa taala sebut 3 perkara. Dia panggil 3 usul. Dalam ayat ini, setelah ditetapkan dalil-dalil, diperjelaskan dalil pada peringkat awalnya, apa dia dalil? Tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebut di sini 3 perkara nak menunjukkan bahawa tuduhan mereka tidak berasas. Tuduhan mereka tidak berasas. Mu jangan duk buat macam-macam. Apa dia 3 perkara itu para pelajar sekalian? Tengok ayat tu. Yang pertama, antaqumu lillah. Kamu kena berdiri. Berdiri apa? Berdiri fikir kerana Allah Ta'ala. Ayat ini isyarah kepada tauhid. Isyarat kepada tauhid. Itu asas yang pertama. Asas pertama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dakwatut tauhid. Kemudian wama bisahibikum min jinnatin in huwa illa nadhirul lakum. Ayat ini isyarah kepada ar-risalah, kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asas yang kedua.
Asas yang ketiga, baina yaday azabin syadid. Isyarat kepada hari akhirat. Kamu jangan main-main. Jangan berani-berani awak. Jangan cuba-cuba kata orang. Jadi ayat 3 asas dalam ayat ini, tauhid, risalah, al-ba's, bangkit semula pada hari kiamat. Jadi alhamdulillah. Dan setelah Allah SWT membatalkan segala keraguan, provokasi, tuduhan yang ditimbulkan oleh puak-puak kafir, maka Allah Ta'ala pelembutkan sikit ayat ni. Janganlah kasar sangat. Janganlah kerah sangat. Marilah kita berfikir. Mu tengok, mu kenalkan sahabat kamu ni. Semua geng-geng yang duduk lawan Nabi tu sahabat dia, kawan-kawan dia belaka. Lahir di Mekah, besar di Mekah. Mereka yang bagi gelaran kepada dia Al-Amin. Mereka yang percaya kepada dia seorang budak yang baik, yang tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak pernah kacau orang. Tiba-tiba kau tukar pula aku daripada budak Al-Amin kepada gila. Apa cerita kamu ni? Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala ajak buat kawan-kawan dia. Sebab tu dia guna kata ma bisahibikum. Kawan kamu tu bukan gila. Mu kenalkan dia. Dia tak ada keturunan gila pun tidak. Dia sendiri pun tak pernah terlibat dengan penyakit gila. Tiba-tiba kau boleh tukar dia punya tuduhan bodoh-bodoh macam tu je. Kan ajaib tu dia punya cara. Baik para pelajar sekalian. Mari kita tengok sedikit tafsir. Qul innama a'izukum biwahidatin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu bil qiyami dengan satu perkara ya. Apa dia satu perkara itu? Biwahidatin. Satu perkara itu apa? Jadi para ulama ada dua tafsiran di sini. Maksud al-wahidah tu tanda pelajar. Maksud al-wahidah ada yang mengatakan supaya mereka berfikir. Supaya mereka berfikir. Fikirlah dengan otakmu tu. Sama ada kamu nak fikir seorang, kalau rasa tak kuat seorang, fikir dua orang. Fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fikir tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir tentang Nabi. Kemudian ada juga ulama tafsir kata al-muradu bil wahidati ay kalimatut tauhid. Dia kata tengok ayat ni. Antaqumu innama a'izukum biwahidatin. Jadi dua huraian sini. Huraian pertama, aku ajak kamu supaya berfikir. Satu perkara je. Satu perkara itu yang pertama ajak berfikir. Yang kedua, aku ajak kepada kamu kepada kalimat tauhid, kepada kalimah tauhid. Kepada kalimah tauhid. Jadi dua-dua tu betul lah. Kita nak suruh fikir tentang tauhid. Nak suruh fikir tentang tuduhan yang kamu lemparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisahibikum, kawan kamu sendiri kamu tuduh macam-macam, sedangkan kamu kenal dia tak pernah ada penyakit, tak pernah ada masalah apa-apa. Jadi kita kena ingatlah macam tu. Antaqumu lillahi mathna wa furada. Bahawa kamu berdirilah, bangunlah dengan semangat yang jitu dan ijtihad di atas muka bumi ini secara betul-betul lillahi, kerana Allah. Nak mencari kebenaran kerana Allah. Menjiwai keagungan Allah Azza wa Jalla, bukan mengikut hawa nafsu ataupun ta'assub kepada kabilah. Kalau rasa tak cukup seorang, kamu bangunlah dua orang. Kalau rasa tak cukup dua orang, cari lagi lebih. Yang penting nak berfikir, nak mencari kebenaran itu macam mana. Summa tatafakkaru. Kamu berfikir bersama-sama. Seorang, dua orang, tiga orang cari. Kan?
ma bisahibikum min jinnatin ay fata'lamu annahu laisa bisahibikum alladhi khalatumuhu. Kamu akan dapati kawan yang kamu duduk dengan dia, berkawan daripada kecil, kamu kenal dia daripada keturunan dia lagi, ma bijinnati, maknanya kamu tu, kawan kamu tu bukan seorang yang gila seperti yang kamu tuduh. Jadi macam mana kamu boleh buat tuduhan? Kita ni macam inilah para jemaah sekalian. Allah sebut ayat ini kepada Quraisy. Allah sebut ayat ini kepada siapa? Kepada Quraisy. Tapi dia bagi juga kepada kita. Kita pun nak buat tuduhan kepada orang, jangan mudah-mudah. Fikir dulu. Tengok dulu. Ni tak tahu apa. Gitulah dia panggil, kalau mata lalat, buruklah orang di mana-mana pun. Dia sebab kerja dia mencari benda buruk. Kalau tak buruk pun diburukkan juga. Jadi hari ni orang nak buruk orang mudah ya. Kan? Orang cakap lain, dia jawab lain. Orang kata lain, dia kata lain. Anda ingat waktu budak-budak tu, masyhur lah kata-kata budak-budak ni. Dia kata orang cara ke babi, dia cara ke badak. Dia itu. Ini bahasa, maknanya orang cakap lain, dia cakap lain. Kita ulah benda lain, dia pergi hurai benda lain. Jadi dunia ni macam itulah jadinya. Jadi huru-hara sampai bila-bila huru-hara tu tak habis-habis. Sebab hasil daripada kebingungan para pengkritik yang lari daripada tajuk. Baik. Fikir baik-baik. Ayat yang sama, ajak berfikir ini, tanda ni pelajar, surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 184 Allah Ta'ala sebut, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nazirum mubin. Nah, sama ya ayat ni dengan ayat suratul A'raf. Apakah mereka tidak berfikir bahawa kawan mereka tu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan gila. Dia ini pemberi khabar amaran yang sangat jelas. Tapi apa boleh buat? Orang yang tak mau berfikir tu pula ada kegilaan dalam kepala dia. Gila nak lawan. Gila tak mau terima kebenaran. Ini gila juga dia panggil ni. Gila nak komen entah apa. Gila nak kritik. Macam-macam gila. Betul lah orang Arab kata al-jununu funun. Gila tu banyak macam. Gila tu banyak macam. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar sekalian. Allah perkenalkan sifat Nabi, in huwa illa nazirun lakum baina yaday azabin syadid. Sesungguhnya dia hanyalah seorang rasul, pemberi amaran kepada kamu sebelum kamu ditimpa azab yang berat di akhirat esok. Macam mana timpa azab yang berat? Satu kisah. Ini dipanggil kisah benar tentang Nabi. Kisah benar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata Ibnu Abbas, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-Safa zata yaumin. Satu hari Nabi naik atas bukit Safa. Faqala ya sabaha. Ini cara orang-orang Arab dulu kalau dia ada emergency, dia panggil emergency call. Maknanya emergency call ni, kalau kita nak panggil orang, nak bagi amaran cepat-cepat, wa sabaha. Maknanya, pagi yang orang panggil pagi yang tak ceria ni, mari belaka. Gitu. Nama itulah, bukan ada Facebook nak iklan apa-apa. Maka orang Quraisy pun berduyun datang. Mari. Nabi datang bukit Safa. Qalu malak, kenapa Muhammad? Ada apa yang kami boleh bantu? Aku nak tolong apa kamu ni? Apa yang aku boleh tolong? Qala ara'aytum in akhbartukum annal aduwa yusabbihukum aw yumassikum. Apa pandangan kamu kalau aku kata musuh di belakang bukit tu nak serang Mekah ni? Pagi ke petang ke? Percaya ke tidak? Ama kuntum tusaddiquni. Kamu percaya ke tidak kata-kata aku ni?
Qalu bala. Ya, kenapa tak percaya Muhammad? Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ni tak ada. Riwayat lain dah sebut. Ma'ahidna 'alaika kadhiba. Kami tak pernah dengar kau bohong ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dalam bahasa sekarang ni bahasa strategi. Orang panggil nak test market. Tak, test market ni mana kita hollow dulu tengok respon orang. Kalau nampak orang respon bagus, kita pun semangat lah mari. Kan? Bila nampak dia orang nampak confident, yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tanya, fa inni nadhirul lakum baina ya'dadi azamin syadid. Aku ni utusan Allah, pemberi amaran kepada kamu. Kalau tak ikut juga akan ditimpa azab yang cukup dahsyat. Bangun selalu uncle. Siapa dia uncle? Pakcik dia, Abu Lahab bangun. Taballaka ya Muhammad. Oh, ini cerita tabat yada. Taballaka ya Muhammad, celakamu Muhammad. Alihadza jama'tana. Kerana ini kamu kumpul aku. Kumpul pagi-pagi ni nak cerita. Oh lah, kita sibuk-sibuk nak makan pagi. Sibuk nak buat kerja, panggil mari nak cerita benda ni. Tunjuk atas muka Nabi, taballaka, celaka. Fa anzalallahu azza wa jalla, ketika itu turun ayat Quran ini, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Sebab apa? Dia tunjuk atas muka Nabi SAW dengan penuh kebiadaban. Biadab. Jadi tuan tu hadis ini sahih dalam Bukhari wa lafzulahu wa Muslim. Tiba-tiba ada pula orang cakap, tak boleh baca surah Al-Masad dalam solat, menghina Nabi. Di manakah kita ambil di mana? Mana ni? Pernahkah Nabi cakap ayat ini tidak dibaca ya sebab hina my uncle? Ada? Tak ada pun. Tuan-tuan, puan-puan, apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, bacalah dalam solat ke luar solat. Sebab itu Allah tak turun dalam Quran ni bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan peradaban manusia. Tak ada. Kita boleh baca Quran depan kanak-kanak. Kita boleh baca Quran di hadapan orang tua. Kita boleh baca Quran di hadapan siapa saja. Dalam solat, luar solat, sesuai. Tak ada bahasa-bahasa mencarut. Bahasa lucah tidak ada. Maka, kalaulah kita kata baca ayat ini menghina Nabi. Sebab apa? Sebab pak saudara dia. Adakah Islam ni mengajar agama itu untuk keturunan? Tidak. Agama itu untuk bangsa. La. Tidak ada asabiyah. Asabiyah kekeluargaan tidak ada. Yang Allah Ta'ala ajarnya ketelusan dalam menyatakan kebenaran. Kalau betul-betul kita nak sayang, nak hormatkan Nabi sallallahu, jangan baca ayat perkahwinan dia dengan Zainab tu. Jangan baca ayat Nabi tegur ketika datang orang buta jumpa Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ul ama. Kenapa baca ayat tu? Itu menggorih perasaan Nabi tu. Kita agama ni tuan-tuan jangan duduk main dengan otak sangat. Bila fikir dengan otak sangat jadi pelik. Sebab itulah kita kena, agama ni biarlah berpaksi kepada hujah, kepada dalil. Bila orang tanya dalil, marah. Sebab apa marah? Inilah puncanya. Mari mana dalil tak boleh baca surah Al-Masad? Awak ni cakap panjang, cakap banyak. Menghina Nabi. Hina apa? Dia hina Nabi. Bukan baca ayat ni menghina Nabi. Abu Lahab tu hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tu yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Baiklah para jemaah sekalian. Qul, ayat yang ke-47, qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jua yang aku harap kamu berikan kepadaku sebagai upah? Apa dia upah aku minta apa? Tengok nota di bawah. Perkara yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai upah itu ialah penerimaan mereka akan ajaran baginda. Bukan upah tu maknanya upah duit. Mas'altukum min ajrin. Aku bukan nak minta upah, tapi aku nak minta kamu terima.
Kalau kamu sayang dengan aku, kalau kamu percaya dengan aku, terimalah aku punya punya dakwah. Itu je yang aku nak. Bukan nak bagi duit. Aku bukan mencari duit dengan apa? Bukan mencari duit dengan dakwah aku ni. Lah. Tengok tuan-tuan, munasabah. Setelah Allah Ta'ala sebut Nabi SAW bukan gila. Untuk nak menyatakan bahawa dia ni Nabi sungguh. Dia ni Nabi sungguh sallallahu alaihi wasallam, bukan gila. Sebab apa yang Nabi kita ajar itu adalah satu benda yang masa depan, mustaqbal yang jauh. Susah payah dia buat kerja untuk kamu, untuk nak menyelamatkan kamu. Untuk nak menyelamatkan kamu. Jadi Nabi kata, aku tak minta upah. Bukan nak duit, aku nak kamu terima je. Itu je. Macam kita lah juga kan. Kita ni bila kita buat sesuatu, kita kata kita bukan nak upah, bukan nak gaji, bukan nak itu nak ini, tapi tujuan kami nak menyelamatkan kamu. Terimalah. Itu maksud. Jadi kita kata Allah ajarkan Nabi bagi tahu kepada puak kafir, apa jua yang aku harap kamu berikan kepadaku sebagai upah. Fahuwa lakum, maka faedahnya tak terpulang kepada kamu. Bukan maknanya penerimaan. Upah itu dengan mana terima. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi musyriki qaumik. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi kepada puak-puak kafir kaummu, in sa'altukum ajran fahuwa lakum. Kalau aku minta balasan tu untuk kamu, bukan untuk aku. Untuk nak menyelamatkan kamu. Tapi aku tak minta. Fala uridu minkum ajran ala tablighi. Aku tak minta upah dalam penyampaian aku kepada kamu. Mu jangan sangka aku buat kerja ni kerana apa? Kerana nak duit. La. In ajriya illa ala Allah. Balasan yang menjadi upahku yang sebenar hanyalah dari Allah. Balasan aku tu dari Allah, bukan mari daripada manusia. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahawa kita para pendakwah ni kena letak keutamaan kita ikhlas dalam berdakwah. Ikhlas dalam berdakwah. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dasar yang kita bawa. Tak minta upah, tak letak bayaran. Berapa ramai orang bila dia ajak kita kuliah, ajak Al-Faqih Abu Anas ni ajak kuliah, dia tanya, berapa bayar? Tokennya berapa? Kita rasa malu tuan-tuan bila orang tanya berapa bayaran. Saya bukan berjual, saya bukan penjual. Kalau penjual agama, penunggang agama, tak apalah, memang dia nak cari duit dengan kerja tu. Tapi kita ni nak jual barang-barang perniagaan yang Allah kemukakan kepada kamu. Apa dia barang perniagaan itu, barang dagangan itu? Tijaratin tunjikum min azabin alim. Iaitulah perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada neraka. Ini perniagaan kita, bukan dengan fulus. Saya rasa susah hatilah bila orang jemput kita, dia duduk tanya berapa bayar, payah. Dan sebagai rekod sejarah lah, tahun 2016 waktu Tuanku Sultan bagi anugerah, ialah gelaran atas dunia ni, orang bagi kita ambil kan. Minta tidak sama sekali. Dah mula dah surau-surau. Hak kecil-kecil ni tak berani nak panggil. Tak boleh panggil dah dia. Ni sudah. Ni dulu ustaz, sekarang ni datuk, berapa nak bayar? Lah, kita kata jangan, tidak ada perubahan apa-apa. Jangan duk takut kat benda-benda yang pelik macam tu. Tapi persepsi orang, setengah orang dia mengguna title, beli anugerah jawatan-jawatan tersebut untuk demand, untuk nak ambil harga tinggi bila cakap. Kita kata jangan tuan-tuan. Baiklah. Kita kena belajar dengan dakwah Nabi SAW. In ajra illa ala Allah. Upah aku Allah Ta'ala. Jadi kalau orang nak bagi, kita kata bagilah sekurang-kurangnya duit minyak, duit kopi, begitulah. Wa huwa ala kulli syai'in syahid.
Dan Allah sentiasa memerhati serta menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala perhati, Allah Ta'ala saksikan tiap-tiap sesuatu. Kita kata Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, bila Tuhan perhati, bila Tuhan perhatikan, wallahu ala kulli syai'in raqib, Allah Ta'ala tengok segala benda. Syahid, Allah Ta'ala saksi apa yang kita buat. Allah Ta'ala tahu apa yang aku buat. Manakala aku bohong, Allah Ta'ala tahu. Kalau aku tipu kamu, Allah Ta'ala saksi. Kalau kita, maka kalau kamu dustakan aku, ini ayat Nabi, fa'kazzabtumuni wa khalaftum. Kamu dustakan aku, maka balasan kamunya neraka lah. Kalau kamu ikut, balasan kamu syurga. Itu je bayaran. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang saya tekankan dalam ucapan kita. Anak kata, kalau kita tak berpolemik tentang Allah, tentang sifat Allah Ta'ala, tak selesai dah sampai bila-bila. Benda ni sudah berlaku lama, sudah berlalu. Zaman Imam Ahmad tu tak habis-habis sampai hari ini. Jadi Alhamdulillah, ada ulama-ulama yang insaf, ada ulama yang kasar, yang hulu, macam-macam. Maka saya mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita tekankan penekanan kita dalam kelas-kelas fardu ain kita, penghayatan kita kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu yang saya tekankan. Tak ada kita nak menghina siapa-siapa, jauh sama sekali. Tapi ada orang yang pening kepala, dia tulis, dia kata saya telah menghinakan pengajian sifat Allah Ta'ala macam ni. Kita kata la hasya wa kalla. Kita kata bagaimana penghayat wahwa ni, wa ala kulli syai'in. Kita nak tahu Allah Ta'ala sifat dia menyaksikan, melihat. Jadi kalau kita pasak dalam hati kita, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengetahui. Bagaimana kita berani buat benda maksiat? Itu kita tekankan dari sudut penghayatan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, manusia ni begitulah. Kalau orang pening tu, dia pening lah bila-bila masa pun. Allahu Akbar. Baik. Ayat 18. Qul inna rabbi yaqzifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Katakanlah lagi, sesungguhnya Tuhanku menurunkan wahyu kepada nabi-nabi pilihannya dengan perkara yang benar. Allah sentiasa mengetahui akan segala perkara yang gaib. Ingatlah. Maka ayat ini setelah Allah Ta'ala sebut bahawa Nabi SAW itu nazirun lakum, sifat dia memberi amaran kepada kamu. Kemudian Nabi pula bagi peringatan, aku tak minta upah. Menjadi adab puak-puak kafir musyrik ni, istibad, dia rasa pelik. Kalau Allah Ta'ala pilih seorang je jadi rasul, ajaib pelik. Satu je Tuhan, pelik. Satu je Tuhan, pelik. Yang tak peliknya macam dia tu. Masuk dalam atas pintu ni ada seketul je ni ada. Ini banyak baru tak pelik. Kita kata, maka di sini Allah Ta'ala hantar mari supaya kamu apa yang aku cakap ini, apa yang aku beri amaran kepada kamu ini, qul inna rabbi yaqzifu bil haqq. Sesungguhnya Tuhanmu menurunkan wahyu. Yaqzifu makna yulqil wahya ala rasulihi. Tuhan menurunkan wahyu pada nabi-nabi pilihannya dengan perkara yang benar, yang hak. Allamul ghuyub, Allah sentiasa mengetahui akan segala perkara yang gaib. Tuhan tahu belaka. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, qul lahum ya Muhammad inna rabbi, katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala yang menurunkan Quran, dia tahu semua benda yang gaib. Jadi takkanlah Tuhan nak pilih seorang Rasul yang nak diletakkan amanah, tanggungjawab menyampaikan risalah Allah seorang yang gila. La. Ahli sihir, tidak.
ahli apa saja yang kamu nak tuduh. Tidak. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tahu dia nak pilih siapa. Karena itu para pelajar sekalian, dalam perkara ini, dalam perkara perundangan, kita jangan bantah apa yang Allah tetapkan. Jangan. Bila Tuhan tetapkan benda ni halal, kita akur. Perkara ini haram, kita kena akur. Sebab Allah tetapkan dengan ilmu dia. Allah Ta'ala tahu benda gaib, Allah Ta'ala tahu masa depan. Tiba-tiba mari orang yang kurun 20 ni, dia kata tak sesuai hukum-hukum Al-Quran ini. Hukum hudud ke hukum apa tak sesuai. Sebab apa dengan zaman ini? Adakah berani awak kata Tuhan tak tahu akan berlaku 1400 tahun akan datang? Benda-benda macam ni. Maka dengan itu, Allah Ta'ala maha mengetahui, kita kena letak sifat Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Maha mengetahui. Dia tahu segala benda. Jadi, kita sekarang ni, penghayatan itu penting para jemaah sekalian. Kita menghayati sifat Allah, dia mengetahui. Sifat Allah maha mendengar. Kenapa kita boleh buat maksiat? Kenapa kita boleh... Sebab apa? Sebab bila kita tahu, janganlah buat. Ini masalahnya, kita tahu buat tak tahu tu masalah. Kan? Tahu buat tak tahu. Sebab itulah kita ni kena yakin kan? Dengan undang-undang syariat Allah Azza wa Jalla, apa yang Tuhan tetapkan itulah yang terbaik. Kenapa? Adalah sebab-sebab yang tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan sesuatu perundangan. Tapi kalau kita bantah dengan otak kita, semua benda hak Tuhan tak baik belaka. Habis hak lok rek tu baik. Hak lok kromo tu baik. Hak kamu duk gubah yoya-yoya dalam parlimen tu baik. Dua kelahi sana, kelahi sini. Siapa setuju kata setuju, setuju. Itu baik. Yang Allah ni, tak moden, tak up to date, tak macam-macam dia punya tak. Sebab jiwa hati tidak tenang. Sebab apa? Sebab keimanan kepada Allah Ta'ala tidak mantap. Na'udzubillah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi lagi kepada ayat 49. Qul ja'al haqq وَمَا يُبْرِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Katakanlah lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kebenaran, yakni Al-Quran, yang memberi segala kebaikan, dan perkara yang salah tidak dapat memberi sebarang kebaikan di dunia, usahakan hendak mengulanginya di akhirat. Katakan. Jadi setelah Allah Ta'ala menegaskan bahawa Quran ini, pelantikan Nabi SAW adalah daripada Allah, Allamul Ghuyub, yang mengetahui segala perkara gaib, maka Allah Ta'ala pertegaskan di sini. Tegas dengan apa? Ja'al haqqu wa ma yubri'ul batilu wa ma yu'id. Telah datang kebenaran Al-Quran, dan perkara yang salah tidak dapat memberi sebarang kebaikan di dunia, apa lagi wa ma yu'id, nak beri kebaikan di akhirat lagi tak dapat. Dia kata apa ni? Qul lahum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'al haqqul ladzi la yaqdiru ahadun ala izalati. Telah datang kebenaran. Kebenaran yang dibawa ini daripada Allah. Nabi menyampaikan, maka tak ada siapa yang boleh membatalkan kebenaran ini. Kata orang macam anjing menyalak bukit, tak akan terjejas. Orang kampung Kelantan kata tak degih. Tak degih mana tak terjejas. Anjing salak bukit buat apa? Buat sakit tekak dia ya. Baik kau pergi tidur lah anjing, senang. Kan? Buat nanya ya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah kita minta tolong. Itu mana? Ada jemaah dia tanya, kenapa Ustaz selalu sebut Allahul musta'an? Mana apa-apa benda kita minta tolong dengan Allah. Nak minta tolong dengan makhluk, makhluk pun terhak juga dia punya bantuan. Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Satu lagi selalu saya guna kalimah na'udzubillah min ghadabillah. Biasa kita minta perlindungan, na'udzubillah minasyaitan aja. Ini kita minta perlindungan daripada kemurkaan Allah, supaya Allah Ta'ala tak murka dengan kita. Jangan buat benda yang dimurkai oleh Allah. Ini bahasa apa ni dipanggil? Bahasa doa. Wa ma yulbi'ul batilu wa ma yu'id wa mahallal batil. Yang batil itu akan hilang,
dan yang baik itu akan kekal insya-Allah. Sebab itulah bila hari ni banyak sangat orang duk cakap benda pelik-pelik kenapa berlaku, kita kata insya-Allah dia satu fenomena ni makna sekejap. Satu fenomena tu sekejap kan. Dia naik, lepas tu dia hilang. Begitulah suasana dunia ni. Al-batil akan hilang. Wa ma yubdi'ul batilu. Batil itu akan hilang. Apakah al-haqqu tadi? Qul ja'al haqq. Apa yang al-haqq? Kata al-Imam Al-Mawardi dalam tafsir dia An-Nukat wal Uyun, dia kata fihi thalasu ta'wilah. Ini bahasa Mawardi. Dia kata ada tiga tafsiran al-haqq. Yang pertama ba'satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebangkitan Nabi. Ja'al haqqu maknanya Nabi dilantik Allah Taala, itulah kebenaran. Satu. Ada yang kata Al-Quran, itulah al-haqq. Ada yang katakan al-jihadu bis-saif, jihad. Kita kata tiga-tiga itu betul belaka. Qul ja'al haqqu, datangnya kebenaran. Datangnya Nabi membawa Al-Quran, siapa menentang kita lawan dengan pedang. Maknanya tiga-tiga itu adalah satu kebenaran. Alhamdulillah. Sebab itulah para jemaah sekalian, tafsir Quran ini kita nampak ulama-ulama dia tafsir dari berbagai sudut. Yang ini kata Nabi, ini kata Quran, ini kata jihad. Bila kita kumpulkan, tiga-tiga itu memang valid, memang sesuai huraian yang tersebut. Alhamdulillah. Jadi batil itu akan hilang. Sebagaimana kata orang, nampak comel di langit, pelangi ini lagi cepat hilang dah. Allahumma akbar. Tapi kadang-kadang nak hilang satu-satu kebatilan tu lama juga. Kena sabarlah dulu. Kan? Sabar, jangan gopoh. Daripada hadis, kita baca hadis satu. Hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah wa hawla al-baiti 60 wa 300 nusubin. Waktu Nabi masuk Mekah, hari pembukaan kota Mekah. Hari bila? Pelajar-pelajar ni, bila pembukaan kota Mekah? Tulis berapa bila kota Mekah? Ramadan tahun 8. Jangan lupalah, saya selalu ulang je sejarah ni supaya tuan-tuan para pelajar ingat sampai ke mati. Ingat sejarah sampai ke mati, bukan ingat sekarang. Baik. Bila Nabi masuk wa haulal baiti, sekeliling Kaabah ada 360 ketul berhala. 360 tokoh Kelantan kata. Ketul berhala. Habib berhala. Faja'ala yat'anhu bi'udin fi yadihi. Nabi kita ambil kayu tongkat di tangan dia, tolak. Wa yaqul, sambil Nabi kita baca, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq, datang kebenaran, hilanglah kebatilan. Ada kata Nabi tolak, ada kata diisyarat ya. Orang kata reboh habis, berhala tu terbalik habis. Bahasa Kelantan kata terbalik kuih habis. Terbalik kuih ni, apa ni terbalik kuih? Nunginyo. Mana? Reboh habis lah senangnya. Itulah bahasa kita. Habis. Ja'al haq, itu suratul Isra ayat 81. Ja'al haq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Surah Saba ayat 49. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu. Mana lafaz tu dalam Bukhari. Ini kita nak teliti menukil hadis sampai ulama kata wal lafzu lahu. Lafaz ni Bukhari punya. Tapi hadis yang sama juga diriwayat oleh Imam Muslim, mungkin berbeza sedikit lafaz. Baiklah, ayat yang terakhir ayat kita ini. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Allahu Akbar. Katakanlah lagi, jika sekiranya aku sesat,
maka bahaya kesesatanku akan menimpa diriku sendiri. Kalau aku sesat, mu jangan bimbang, bala kena atas kepala aku. Dan jika aku beroleh hidayah petunjuk, wa ini tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi, maka yang demikian itu disebabkan apa yang telah diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku. Disebabkan oleh Allah wahyu pada aku, maka aku dapat hidayah. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat dekat. Inilah dia panggil kepercayaan. Inilah akidah. Bila kita bercakap tentang nama Allah, kita betul-betul hayati nama Allah. Bila bercakap sifat Allah, kita betul-betul hayati sifat Allah Azza wa Jalla. Jangan sifat Allah bukan untuk dipolemik. Sifat Allah Ta'ala untuk dihayati dan dipegangi. Supaya apa? Supaya kita tak berani nak buat benda mungkar. Kalau kita lemah, kita ada Allah Ta'ala yang maha pengampun, Rahim, ke-19. Jangan bunuh diri. Jangan pergi minta-minta bantuan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jangan. Baiklah. Nabi suruh bagi jawapan di sini supaya kita ingat. Wa ini tadaitu, kalau aku sesat tu atas diri aku sendiri. Kalau aku dapat hidayah, itu adalah petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sifat Allah Ta'ala ni Sami'un, maha mendengar dia kepada segala perkataan kamu. Allah Ta'ala dengar semua perkataan, semua lurah, semua bahasa. Tuhan faham belaka. Tak payah duk takut. Kita nak berdoa ni kena terjemah. No. Doalah dengan bahasa yang awak faham. Bahasa Kelantan ke, bahasa Jepun ke, boleh belaka. Allah Ta'ala maha kaya. Dia yang cipta kita, dia yang ajar kita bahasa-bahasa. Dia yang memahami segala bahasa. Bijami'il lughat. Allah Ta'ala tahu segala bahasa. Mintalah apa yang kamu nak. Innahu sami'un qarib. Allah dengar, dia dekat dengan kita. Baiklah para pelajar sekalian. Macam mana satu lagi hadis. Kita ambil satu lagi hadis yang sahih ni, penting hadis ni. Sebab dia melibatkan kehidupan kita. Tanda hadis. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Abu Musa kata, kami bersama Nabi dalam musafir, dalam satu pengembaraan. Faja'alan nas yajharuna bit takbir. Sahabat-sahabat Nabi ini mengangkat suara takbir. Allahu Akbar. Oh, Akbar. Semangatlah. Faqala, Nabi kita kata, ayyuhan nas, wahai sahabat-sahabat semua, arbi'u ala anfusikum. Nabi kata, urfiqu bi anfusikum. Tenangkan diri kamu, jangan susah-susah. Tak payah bertempik, tak payah melaung. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Kamu bukan panggil Allah Ta'ala yang tuli, yang tak ada. Innakum tad'una sami'an qariban. Kamu panggil Allah yang mendengar dan dekat dengan kamu. Wa huwa ma'akum, Allah bersama dengan kita. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, Allah Ta'ala bersama kita. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kata di para ulama, kalau kita nak berdoa, kita nak berzikir, tak perlu kita bertempik. Sebagaimana yang dibuat oleh sebahagian daripada penzikir munajat itu. Cukup. Kita berdoa, kita berdoa dengan hati kita. Mulut menjelmakan apa yang ada dalam hati. Aku nak ini ya Rabbi. Aku sedang susah hati ya Allah. Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi tak payuh, tak perlu kita kuat-kuat bertepik-tepik. Maka Nabi kita ajar kepada sahabat, kesialah diri kamu, jangan susah-susah. Allah Maha mendengar. Baiklah, tamatlah hadis itu. Maka tamatlah tafsir, kita berpindah kepada al-fawaid. Al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, tengok semula ayat kita. Yang pertama, Allah kata, qul innama a'izukum
biwahidatin an taqumu lillahi. Ayat ni panjang. Kita ambil setakatnya kita nak dalam bab apa ni? Dalam bab fawaid ni. An taqumu lillah, adalah kamu bersungguh-sungguh berusaha mencari kebenaran kerana Allah. Tengok dia terjemahan sekali ngehurai. Kata di ulama tadabbur, yang bagi liman talabal haq, sepatutnya bagi orang yang mencari kebenaran itu ikhlas kerana Allah. Ba'idan anil hawa, tajarrud, kita lepaskan ikatan hawa nafsu atas diri kita, barulah kita cari kebenaran kerana Allah. Itu kata ulama tadabbur. Maka di sini kita dapat faham para pelajar sekalian, siapa yang nak mencari kebenaran, dia kena tajarrud anil hawa. Ketepikan hawa nafsu. Ketepikan sentimen perkauman, sentimen geng-geng, tepikan. Sebab itulah ana selalu ulang kata-kata para ulama, dia kata apa? Mu tengok apa yang orang cakap, kamu jangan tengok semata-mata siapa yang bercakap. Untuk manusia biasalah, kalau Nabi memang kita kena tengok dua-dua. Nabi tengok. Tapi kalau manusia biasa, kita kena tengok apa yang dia cakap. Dia cakap apa? Kalau dia cakap betul, kita terima. Kalau dia cakap tak betul, walaupun dia seorang yang hebat. Dia ni kita tengok tokoh yang hebat lah. Jangan main gelaran-gelaran yang telah diberikan begitu besar. Gelaran macam-macam lah atas dunia hari ni. Tuan Syekh, Tuan Guru, Tuan Maulana, Tuan macam-macam tuan lah ada. Tapi kalau cakapan dia tidak berpaksikan kepada kitab was sunnah dan juga huraian para ulama imam salafus salih yang muktabar, maka kita tinggalkanlah. Kita kata ini, tengok apa dia cakap. Itu maksud dia. Mana di sini? Antakumulillah. Kamu berfikir kerana Allah Ta'ala, nak cari kebenaran. Kalau orang cari, jumpa insya-Allah. Tapi kalau awal-awal lagi dia tutup pintu, tengok je muka orang ni, pangkos selalu. Kan? Komen tak tahu apa orang cakap. Ada juga jenis manusia suka mengomen. Orang kata lain, dia cakap lain. Ini masalah. Sebab kita tidak berdiri kerana Allah. Kalau betul-betul kerana Allah, kita bangkit, kita akan berfikir dengan cara baik. Kerana itu sayalah secara peribadi, maaf, saya suka kalau benda pandangan saya sendiri, kita kata itu cara peribadi saya. Ana tak suka kalau tuan-tuan nak bertanya soalan, dia hantar video orang suruh komen. Saya tak suka. Sebab bila kita dengar dia cakap mengapu, kita jadi sakit hati nak jawab. Jawapan kepada soalan atau jawapan nak kritik kawan. Itu saya tak suka. Jadi kalau tuan-tuan nak tanya soalan, dengar apa dia cakap, tulis. Ini dia kakak gini. Baca sekian-sekian dapat pulangan macam ni. Sahih ke tak sahih? Kita cari dalam hadis supaya saya tak sakit hati kepada orang. Jadi anak murid pun jangan duk lagakan ustaz. Sama-sama ustaz pendakwah ni jangan. Itulah yang kita tekankan dalam dakwah kita ni. Kita nak harmonikan masyarakat, bukan nak mengeruhkan suasana itu. Tidak. Baik, yang kedua, ayat yang sama lagi lah. Innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada summa tatafakkaru. Fikir kerana Allah. Seorang kedua orang, tengok. Jadi kata ulama, siapa dia rasa dia boleh berfikir seorang dia? Fikir seorang. Man wathiqa bi nafsi fi rasanati aqlihi qama wahdahu. Siapa dia rasa dia boleh seorang dia? Fikirlah seorang dulu. Wa man khafa alaiha. Dia kata, kalau aku fikir seorang ni tak tepat rasanya. Salah dia punya analisa. Salah dia punya conclusion. Salah dia punya maklumat. Dhamma ilaihi akhar. Ajak seorang lagi. Kawan yang betul-betul ikhlas nak mencari ilmu. Mari kita fikir dua. Betul ke tidak ni? Kan? Orang cakap tu cakap ni. Kita cek dulu tengok boleh? Orang cakap dia ni macam ni. Mari kita tengok. Ambil hadir kuliah dia. Dengar dia punya kuliah ataupun rakaman yang sudah ada. Tengok. Lillahi.
Nak cari kebenaran dengan kerana Allah. Tapi kalau kita cari hawa nafsu, kita ketepikan hak Allah. Kita hentam, kita lantak, itu je yang ada. Baiklah. Yang ketiga, antaqumu lillahi masna. Naklah kamu bangun, bangkit, berfikir 2 orang, 3 orang. Ulama kata jawazut ta'awun fi talabil wusul ilal haq. Boleh kita bekerja sama kan, di dalam menyampaikan kepada kebenaran. Boleh kita buat kerjasama dengan siapa saja pun. Kita buat sama-sama, kita cari kawan, cari kita sahabat. Setelah kita fikir tak cukup juga, cari ustaz contohnya. Itulah yang kita nak. Maknanya dalam mencari kebenaran ni boleh kita cari minta pertolongan siapa-siapa yang boleh beri kebenaran. Elok. Yang keempat, antaqumu lillahi masna wa furada. Naklah kamu bangun kerana Allah, 2 orang ke seorang atau 2 orang atau seorang. Da'watul insanil mu'anid. Ayat ini mengajak manusia yang kerah kepala litta'ammuli fil amri wan nazari fi, supaya meneliti, tilik, perhati kepada apa yang berlaku, hatta la yata'ajjala birraddi, sehingga dia tidak gopoh menolak sesuatu pandangan atau kebenaran. Jadi sebab tu dia suruh fikir, antaqumu lillahi. Fikir baik-baik. Perhati dulu. Tengok kiri kanan dulu. Tanya khabar dulu. Barulah kita buat keputusan. Ini tak ada dia putus sebelum diputuskan. Orang tak habis bercakap lagi, sesat. Selalu dia bagi. Dengar dulu, belum habis ayat dulu. Kalau kita rasa ayat ni mengelirukan, dengar 3 kali. Dengan hati yang terbuka. Aku salah ke dia salah? Aku salah ke dia salah? Dia dua ya kita ni. Kita dengan orang sama ada kita atau dia salah. Itu je. Baik, yang kelima, summa tatafakkaru ma bisahibikum. Kamu kena fikir tentang kawan kamu tu, sahabat kamu itu. Allah Ta'ala guna perkataan ma bisahibikum. Jadi ulama tadabbur anna iza aranna istikshaf hal syakhs. Kalau kita nak tahu peribadi orang tu, jangan tanya musuh. Pergi tanya orang yang bersahabat dengan dia. Kerana dia lebih tahu daripada orang lain. Dia ni macam mana dia punya pemikiran macam mana? Dia punya peribadi macam mana? Tanya orang yang kenal dia. Tanya orang tak kenal, 2 je. Sama ada dia kelentong, dia jawab tak betul, ataupun dia fitnah kawan tu. Jadi ayat ini Tuhan kata, tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah. Kalau nak kenal orang, tanya dia. Pernah satu kisah, ni saya tak ada cerita ni. Pernah satu cerita, orang nak jadi saksi zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar tanya, "Mu kenal ke dia?" Kenal. Selalu tengok dia kat masjid. Contohlah kita kata, saya tambah tu contoh kat masjid tu. Maknanya kenal, saya biasa tengok orang ni, orang ahli masjid, kaki masjid. Umar pun tanya, "Kau pernah musafir dengan dia?" Hal safar tama'ah, kamu pernah musafir dengan dia? Dia kata, "Tak." Ma ta'rif. Umar kata, belum kenal orang tu. Saya bila ambil kata-kata Sayyidina Umar ni tuan-tuan, baru saya nampak. Ana nampak bila kita musafir dengan orang, kita kenal. Waktu di kampung ni baik je, relax, Masya Allah, kita tengok dia tenang hati. Sekali kita musafir dengan dia, lain macam dia punya gaya. Waktu makan, dia paling awal masuk restoran, buka menu, minta tu minta ni, waktu bayar dia hilang. Sela-sela makan, tunjuk ke perut, emergency call kononnya, lari. Habis waktu nak bayar, dia tak ada. Waktu minta makan, kau je minta banyak. Tengok. Perangai orang macam ni, kalau kena 2 kali,
kita kali yang ketiga kita tak ajak dia musafir. Kita nak travel ni dia ni bawa. Tak payah. Kaki kelentung ni. Kaki minta menu, kaki tak bayar. Tahu. Barang-barang dia suruh orang bawa. Barang orang dia tak angkat. Ini perangai. Jadi kita kena. Yang keenam, ayat yang sama lagi. Ma bisahibikum. Bukanlah teman kamu itu. Isti'malul awsaf. Gunalah sifat-sifat yang boleh mendekatkan kita kepada orang itu. Al-muwafaqah wal mutaba'ah. Kita rasa dekat. Contohnya kita kata, sahabat saya, kawan saya fulan tersalah cakap, tapi kita guna sahabat saya. Kita tak kata bahasa dia tu. Cakap lah. Guna bahasa sahabat saya, kawan saya, teman saya tu. Apa boleh buat nasib dia lah, kan? Dulu baik, sekarang ni dah bertukar dia punya channel. Dulu cakap betul, sekarang ni merapu. Jadi kita kena guna perkataan yang boleh mendekatkan. Sebab itulah kalau kita nak kritik orang, sebut nama orang betul-betul. Jangan sebut nama perli nganyi mainnya. Dia panggil nganyi, maknanya sebut nama perli. Tak boleh. Kita kena sebut nama orang dengan cara yang baik. Allahu Akbar. Barulah lebih jinak hati tu. Lebih dekat kita rasa. Lebih dekat. Lebih jinak teman, lebih dekat. Yang ketujuh, qul ma sa'altukum min ajrin. Aku tak minta upah. Dalam ayat ini, la yanbaghi li himmatin. Tidak sepatutnya bagi orang yang punya kekuatan jiwa, kekuatan semangat, para pendakwah meletakkan kerja dakwah dia kerana nak kaut keuntungan. Jangan sekali-kali. Maaflah Ustaz, dia mengajar Quran tu. Mengajar Quran tapi duk jual ubat. Sambil-sambil nak mengajar Quran melompat, berjoget. Ini bahasa kita, kadang kita rasa pelik manusia ni. Nak ngajak nak jual ubat, bukan jual ubat. Nak ngajar Quran, buat kelas Quran. Oh, budak tak masuk lah, tapi buat yang berasingan, Kelas Quran saya pukul 10.30. Tapi tuan-tuan saya jemput masuk dulu. Kita punya live pukul 10. Sebab ada benda yang kita nak bincang. Kita nak menasyid ke, nak bernyanyi ke, nak jual ubat silakan. Tapi janganlah dalam majlis yang sama. Biarlah ada qadasah, ada kesucian Al-Quran itu terpelihara, tuan-tuan. Jadi jangan main-main. Jadi kita hari ni kadang-kadang kita guna majlis ilmu, tapi kerana nak kutip dia punya fulus, maka dilanggar habis SOP ilmu dan juga disiplin Al-Quran itu, na'udzubillah. Yang ke-8, qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi. Kalau aku sesat aku. Wa ini tadaitu, kalau aku dapat hidayah, fa bima yuhi ila rabbi, itu daripada Allah. Jadi kata di ulama, yang bagi lil insan, sepatutnya manusia kalau benda salah kita nisbahkan kepada diri kita. Kalau benda betul kita nisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla, li'annahu bi ni'matihi. Dengan nikmat Allah Ta'ala kita betul. Kita pun selalu dengar kata-kata para ulama. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang baik itu dari Allah. Apa yang tak baik itu dari kelemahan diri saya dan syaitan. Itu ada kata-kata ulama salafus soleh, dia buat macam tu. Maknanya yang baik itu dari Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya. Itu dia panggil bahasa beradab. Kalau kita belajar akidah Ahlussunnah, yang buruk, yang tak baik semua berlaku tahta masyiatillah, dengan kehendak Allah. Dengan takdir Allah, semuanya berlaku. Tapi kita kena letak adab. Yang buruk itu kita, yang baik itu dari Allah. Kena belajarlah bahasa-bahasa ni. Yang ke-9, qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi
fil ayat isyarah min Allah Ta'ala annahu ila annahu wa in kana khalaqan alami aqlan. Allah Ta'ala dah jadikan bagi manusia itu ada akal. Tapi dia ada nafsu. Ada nafsu. Maka tidak ada orang yang selamat kecuali dengan apa yang Allah Ta'ala selamatkan. Kalau tidak, mereka akan terjebak, mereka akan tergoda, mereka akan banyak lagi. Mereka akan tertutur ni, kita kata ini kerugian yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala letak di sini, kalau aku sesak daripada nafsu aku, kalau aku betul daripada taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena letaklah akal dengan nafsu ni sentiasa bertembung. Jadi kita kena hati-hati, kena sentiasa banyak berfikir. Yang aku nak buat ni ikut nafsu ke ikut akal? Ikut syaitan ke ikut Allah? Ikut sunnah ke ikut tak sunnah? Jadi kita fikir sentiasa. InsyaAllah kita akan selamat. Baik, yang terakhir. Wa inih tadaitu fabima, ada ba. Fabima yuhi ilai rabbi. Kalau aku dapat hidayah itu daripada Allah. Jadi kata ulama, annan nazara fil wahyi al-Quran was sunnah sababun fil hidayah. Kita belajar, tengok Quran, tengok hadis itu menjadi sebab kita dapat hidayah. Kerana al-ba dalam fabima, ba tu dia panggil ba sababiyah. Iza kana zalika sababan lil hidayah. Jadi sebab kita dapat hidayah bila kita tengok kepada Quran dengan sunnah. Sebab itulah dalam siri yang lepas, yang semalam, ana baca sebuah kitab Mafatih Tadabbur. Kunci-kunci nak tadabbur Quran. Itu baru kita baca yang pertama. Nanti ada masa kita sambung lagi. Maknanya punca kita dapat hidayah dengan sebab apa? Dengan sebab tadabbur Quran. Dengan sebab ikut belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mengikut kebenaran, mendengar yang benar dan mengikut kebenaran. Alhamdulillah, ketepikan hawa nafsu yang sentiasa mengacau kita dan juga geng dia syaitan yang nak paisungkan kita. Baiklah para pelajar, kan tamatlah 10 faedah yang dapat kita kutip pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang akan datang yang merupakan siri yang terakhir dah kita ni, masya-Allah. Berjalan sana berjalan sini sudah sampai ke akhir surah kita dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.